perbincangan pun telah cikgu sediakan rakamannya. Mana tahu kamu perlukan lagi untuk ulang kaji ya kelas. Okey, baiklah. Kita mulakan. Apakah itu deductible? Okey. Deductible ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Kebiasaannya deductible terdapat dalam kontrak insurans harta, perubatan, kesihatan dan motor. Peruntukan ini tidak terdapat dalam insurans hayat ataupun liability diri. Dia tidak ada di dalam insurans hayat dan liability diri. Tapi harta dia ada, perubatan, kesihatan, motor ada. Itu ada, deductible ada. Jadi mari kita tengok contoh ya kelas, apa yang dikatakan sebagai deductible itu. Okey, jadi di sini kita tengok. Okey, Puan Suhaila telah membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible 300. Okey. Deductible ni sejumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi ya kelas. Maksudnya mungkin memang sudah ada dalam dalam perjanjian. Okey. Tapi dia tidak semestinya 300, dia bermacam-macam lah. Okey, sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos masing-masing 2,800, 250 dan 400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian dialami ataupun tidak. Jika ia nyatakan jumlah bayaran pampasan yang boleh dituntutnya. Okey, jadi cikgu akan terangkan satu persatu ya kelas. Okey, mari kita tengok di sini bulan Mac kerugiannya 2,800, betul? Okey, dan deductible yang Puan Suhaila adalah sebanyak 300. Jadi oleh kerana kerugian itu lebih daripada deductible tersebut, dia boleh membuat tuntutan. Yang penting kerugian lagi banyak daripada deductible. Faham tu? Jadi setelah kita boleh menuntut berapa jumlah pampasannya, kita tolaklah 2,800 tu ditolak dengan deductible kita yang kita sudah peruntukkan itu. 2,500 adalah pampasan yang boleh kita dapatlah. Maksudnya yang boleh dituntut itu sebanyak 2,500. Okey. Pada bulan Julai dia kemalangan lagi. Okey, kemalangan lagi. Tapi kali ini kerugiannya 250. Kenapa dia tidak layak menuntut pampasan? Kenapa dia tidak layak untuk mendapat pampasan kelas? Why? Kenapa dia tidak layak untuk menuntut pampasan? Kenapa? Kenapa dia tidak layak? Ya, sebab dia kurang daripada 300. Dia kurang daripada 300. Kurang daripada deductible. Betul Syafiqah. Kurang daripada deductible. Itu yang kita kena fahami mengenai deductible. Sebab cikgu perhatikan ya kelas. Banyak soalan yang cikgu jumpa berkaitan dengan deductible ni. Jadi cikgu tidaklah menjangkakan soalan ni akan keluar. Tapi cikgu tahu kamu pun belum menguasai kan. Manalah tahu keluar kan. Jadi alangkah ruginya kita kalau kita tidak mendalami kalau tiba-tiba dia keluar. Okey, jadi dia tidak layak membuat tuntutan dan tiada bayaran pampasan yang diperolehi lah. Dan sekali lagi dia kemalangan lagi sekali pada bulan Ogos. Kali ini kerugiannya 400. Dia berhak menuntut pampasan kerana apa? Kerugiannya melebihi deductible yang dia ada tu. Jadi sekarang berapakah bayaran pampasan tu? 400 tolak 300, 100 lah. 100. Jadi itulah bayaran pampasan yang boleh diperolehinya. Okey, jadi cikgu rasa kamu faham sudah di situ ya mengenai deductible tu. Kemudian dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak 400. Sekiranya kenderaan diinsuraskan dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Jadi individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur di bawah 21 tahun, pemegang lesen memandu antara L atau pemegang lesen memandu penuh kurang daripada 2 tahun. Deductible lain dikenakan mengikut budi bicara syarikat insurans. Okey, itu kita abaikan. Kita teruskan. Okey. Mari kita tengok contoh soalan ni. Kita buat sedikit latihan. Okey. Kamu tengok ni latihan yang diberikan ni. Okey, Encik Lee Min Ho telah membeli insurans motor yang mempunyai peruntukan deductible-nya sebanyak 2,000.
Oh banyak deductible-nya 2,000. Sepanjang tempoh insurans tersebut, beliau telah mengalami 5 kali kemalangan. Nyatakan sama ada beliau boleh membuat tuntutan ataupun tidak. Okey, cuba tengok yang pertama ni. Adakah dia layak membuat tuntutan kelas? Adakah dia layak membuat tuntutan? Kalau iya tulis Y, kalau tidak T. Ya, okey. Sebab kerugiannya melebihi deductible. Jadi berapakah tuntutan yang boleh dibuat kelas? Berapa bayaran pampasan yang boleh diperolehinya? Berapa kelas? 3,400 tolak dengan 2,000. Jadi berapa? 1,400. Okey? Okey. Untuk yang kedua, layakkah dia menuntut kelas? Kerugiannya 7,200. Ya, jadi berapa bayaran pampasan yang dia perolehi? Yang boleh diperolehi. Macam mana caranya? Betul Aiman, 5,200. Okey, cuba kita tengok yang ketiga. Adakah dia layak untuk mendapat bayaran pampasan? Cuba kamu tengok 1,580. Tidak. Kerana apa? Kerugian kurang daripada deductible-nya. Okey, jadi dia tidak layak untuk mendapat bayaran pampasan. Okey, yang keempat, layak ke tidak? Pun tidak, sebab nilainya kurang daripada deductible-nya. Dan seterusnya yang terakhir, ini layak atau tidak kelas? Sudah terang lagi bersuluh, itu. Layak. Jadi kelas, berapakah bayaran pampasan yang boleh diperolehinya? Okey, kira berapa? 56,000, RM40. Berapakah bayaran pampasan yang boleh diperolehi? RM5,400. Jadi cikgu rasa yang ini clear ya kelas? Okey, cikgu bagi satu saja. Kemudian kita pergi ke bahagian seterusnya, iaitu mengenai co-insurance dan insurans harta. Tadi deductible, sekarang ni apakah itu co-insurance? Co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Maksudnya, kalau ditanya apakah co-insurance ni, dia ada perkongsian bersama antara syarikat insurans dan pemegang polisi. Perkongsian kerugian. Bagi fasa co-insurance dalam insurans harta, pemegang polisi dikehendaki menginsurankan hartanya pada suatu jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah ditetapkan. Maksudnya, peratusan co-insurance ni telah ditetapkan. Maksudnya kalau dalam soalan dia akan beritahu contohnya 20% kah, 30% kah, okey? Dan kemudian sekiranya peruntukan co-insurance ini tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Oleh itu, jika pemegang polisi ingin mendapatkan pampasan penuh ke atas kerugian separa yang dialami, dia perlu menginsurankan harta tersebut mengikut peruntukan co-insurance. Maksudnya co-insurance ni penanggungan kerugian bersama antara syarikat dan individu lah. Okey, mari kita tengok contoh. Kita tengok contoh satu. Encik Ismail membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu 350,000. Nilai boleh insurans. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans. Dan deductible-nya 2,000. Okey, dia sudah beritahu deductible-nya 2,000. Jadi di sini kelas, jumlah insurans yang harus dibeli adalah, dia sudah bagi di sini, 80% daripada 350,000. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli adalah 280,000. Nampak tu? 280,000.
Walaupun harga rumah itu 350,000, maksudnya nilai boleh insurans, tapi di sana jumlah insurans yang boleh dibeli adalah 280,000. Sebab insurans ni kan dia punya prinsip bukan untuk kita mendapat keuntungan, tetapi untuk mengcover kerugian yang dialami. Okey. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah tersebut 350,000. Okey, ini sama macam soalan tadi. Rumah Encik Ismail mengalami kebakaran dan jumlah kerugian adalah 25,000. Hitung bayaran pempasan yang akan diterima oleh Encik Ismail jika dia menginsurансkan rumahnya. Okey. Pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Okey, bayaran pempasan, okey, kan dia punya kerugian 25,000. Deductible-nya berapa? 2,000. Jadi bayaran pempasan yang diperolehinya 23,000. Okey, kemudian, okey, kalau kita nampak di sana, apa tu? Di sini, jumlah yang diinsurансkan adalah kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, itu 150,000 per 280,000. Okey, yang ini cikgu tidak mau terangkan kelas. Mungkin kita boleh tengok di lain hari lah untuk bahagian ini. Tapi setakat ini saja cikgu mau explain malam ni. Okey? Jadi sekarang, mari kita tengok soalannya. Ini soalannya. Okey, ini soalannya. Sebentar, mungkin juga nak kecilkan sikit. Okey. Okey kelas, nampak soalan tu? Hairul Azrin mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible-nya 700. Dan fasal penyertaan perutusan co-insurance-nya adalah 80 per 20 dalam polisinya. Hitung bayaran insurans yang ditanggung oleh Hairul Azrin jika kos perubatan yang dilindungi polisinya adalah sebanyak 30,250. Macam mana kita mau kira tu kelas? Apa yang kita kena tolak mula-mula? Okey, boleh cuba kira kelas? Tengok, macam mana kamu kira? Berdasarkan cikgu punya penerangan tadi. Memang malam ni tajuk yang kita pilih ni memang tajuk-tajuk yang mencabar ya. Jadi Hasib jangan stres lah. Okay, perlahan-lahan. Okey, cikgu bagi masa lah kelas baru kita boleh ni kan. 5 minit 8.46 hingga 8.51. Okey. Kamu boleh bagi jawapan yang setakat yang kamu dapat. Yang kamu rasa betul lah jawapan kamu. Boleh cuba, jangan takut salah ya kelas. Okey, Aiman sudah dapat nampaknya. 6, Ashraf dapat 6,750, Aiman Hakim dapat
6,050. Okey. Yang lain macam mana? Boleh good try kelas mencuba. Okey, cikgu lupa markahnya berapa ni? 4 ke 3. Jadi at least kamu boleh dapat markah kelas A. Syafiqah, tiada jawapan? Siapa lagi ada dalam ni? Okey. Ashraf dapat 6,750. Okey, Nabila dapat 666. Okey, perkara pertama, kalau kita perasan tadi, okey, kita akan tolak 30,250. Kita akan tolak dengan deductible-nya, betul? Okey. Jadi kita dapat 29,550 kan? Okey, ini dapat markah sudah di kelas. Kalau kamu start dengan ini, dapat markah sudah. Kemudian peratusan co-insurance, kamu pun apa ni 80-20. Itu sebenarnya adalah 20% kelas. 20%. Jadi 20% lah dia punya peratusan co-insurance, dia memang sudah tetapkan. Tapi bergantunglah berapa persen. Jadi 20% itu kena darab dengan 29,000 ni yang kita peroleh ini, 29,550. Kemudian kita akan tambah dengan 700. Okey, sebab kita tengok di sini soalannya, hitung bayaran yang kos yang ditanggung oleh Hairul jika kos perubatan yang dilindungi polisi insuransinya berjumlah 30,250. Jadi bila kamu sudah tambah di situ kamu dapat 6,610. Okey? Jadi kelas memang agak membingungkan sedikit ya insurans ni. Tapi kita berusahalah sedia upaya. Jadi mana tahu kita jumpa soalan macam ni nanti, penyelesaiannya begini, very simple. First kamu tolak dengan deductible, kemudian di sini 80-20 ni maksudnya 20%, 20% darab dengan 29,550, tambah balik dengan tadi deductible tu dapatlah 6,610. Ya, deductible tu kita yang bayar, betul. Okey, nanti kita cuba mendalami lagi ya Ashraf. Okey. Tapi setakat ni cikgu rasa kamu boleh faham sudah sikit-sikit lah deductible tu Jangan langsung kita tidak tahu. Bila sampai soalan kan, kita tiada idea langsung mau jawab. Sebab terlalu banyak bentuk soalan insurans ni. Okey, settle lah. Okey. Ini yang cikgu minta kamu tadi. Tengok YouTube yang cikgu sediakan tadi kan. Kamu disuruh dia kata menunjukkan terselasi yang terdiri bukan translasi ya. Yang terdiri pada sisi 4 dan segitiga bersudut tegak yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Berapa jenis transformasi kelas? Ada berapa jenis transformasi isometri? Ada berapa yang kita belajar? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Masih ingat? Apakah keempat-empat itu? Yang pertama, apa kelas? Transformasi yang kita belajar. Transformasi isometri yang kita belajar. Apa? Putaran. Lagi? Putaran yang popular 90, 180. Okey, lagi? Pembesaran, betul. Lagi, selepas pembesaran apa lagi kelas? Pantulan. Okey, lagi kelas? One more, satu lagi. Apa lagi satu kelas? Translasi, betul. Okey, jadi sekarang ni cuba kita tengok. Nyatakan transformasi bentuk segitiga X ini. Bentuk segitiga X ni, ini.
kepada bentuk segitiga Y. Apakah transformasinya? Apakah transformasinya kelas? Kamu boleh pilih 1, 2, 3, 4 nih. Apa transformasinya? Okey. Aiman Hakim kata 180 darjah. Okey, kalau putaran Syafiqah berapa? Berapa darjah? 90 kah? 180 kah? Cuba tengok tu. X dan Y tu. Apa? Okey, putaran tu sudah betul. Okey, kalau putaran 90 darjah, Jerilyn, di mana pusat putarannya? Aiman, kalau 360 tu satu bulatan kan? Adakah kamu rasa X ke Y tu putarannya sampai satu bulatan? Okey. Yazid kata 90 degrees lawan arah jam. Sebab X tu objek, Y tu adalah image, okey. Tapi apa lagi yang perlu ada Yazid selain daripada putaran dan arah? Apa lagi satu yang mesti ada? Bila kita menjawab putaran 90 darjah. Apa lagi perkara yang mesti pusat, betul. So di mana pusatnya kelas? Di mana pusatnya? Di manakah pusat putarannya? Okey, apa cikgu cakap hari tu? Kalau kamu tengok video tadi, kita akan tahu. Kita kena tentu arah dulu. X ke Y tu lawan arah jam kan? Betul? Ini lawan. Jadi kalau di sini kawasan putarannya, di manakah pusatnya? Kita mau jadi ke 90 ni kelas. Putaran 90 darjahan kamu kata. Okey, Jerilyn kata N. Lawan sebab ikut. Ikut arah jam. Terima kasih. Ikut arah jam. Okey, cikgu sudah betulkan tu ikut arah jam. Okey, tapi pusatnya di mana? Di manakah pusatnya? L, okay, good try. K, ya boleh saja ditimbang daripada gambar rancangan. Okay, tapi kamu boleh gunakan ilmu yang telah cikgu bagi kepada kamu. Okay, cikgu terpaksa lah pindahkan ni sekejap ke mana? Ke sketchpad. Okay, walaupun sebenarnya cikgu nak payah tunjuk di sini, tapi cikgu mau kamu clear. Okay, sekejap Jadi siapa yang masih lemah ni putaran, kamu boleh tengok YouTube yang cikgu berikan tadi mengenai mendapatkan pusat putaran 90 darjah. Okay, awal tadi sudah cikgu bagi. Jadi macam mana cara yang cikgu telah tunjukkan kepada kamu untuk mendapatkan pusat putaran? Kita cari pasangan kan? Okay, ini. Okay, cikgu bagi terang sikit supaya nampak. Okay, warna merah lah. Okay, ini pasangannya mana? Ini kan? Okey, kemudian ini cikgu bagi color lain. Okey, pasangannya ini betul? Kan? Okey, yang ini N ni mestilah pasangannya L kan? Jadi apakah yang kita gunakan? Kita boleh gunakan apa cikgu cakap? Pembaris segitiga. Kamu boleh guna pembaris segitiga. Segitiga yang set geometri tu. Okey, ini kita gunakan. Jadi cikgu andaikan contohnya P. Okey, P ya. Okey. Terkena ke tidak? Terkena kan? Nampak? Terkena ke yang warna merah tu? Terkena kan? Lepas tu terkena ke yang L dan N? Nampak?
Geraldine? Jadi adakah pusatnya di K? Adakah pusatnya di L? Dan apa ilmu yang cikgu berikan kepada kamu? Okey, kalau ikut arah jamnya di atas, pusatnya mesti di bawah. Jadi L ni memang sudah out. L, K. Tidak mungkin pusatnya berada di situ. Kalau arahnya di kawasan ini, pusatnya mesti berada bertentangan. Dan kamu boleh gunakan pembaris segitiga ini. Okey, jadi jawapannya adalah P di sini. Nyatakan, jadi di sini adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat P. Okey, clear? 1, 2, 3. 1, sangat faham. 2, sederhana faham. 3, tak faham. Okey. Jadi kalau kurang fasih nanti boleh tengok balik YouTube tu ya kelas. Okey, thank you. Kita settle untuk itu. Kita teruskan. Okey. Ini lagi soalan sangat menarik ya kelas. Okey, sekejap Cikgu mau tengok sejauh mana kamu punya kebijaksanaan menjawab soalan ini. Okey, cikgu kecilkanlah supaya nampak. Okey, nampakkah? Nampak soalan ni? Okey, cikgu akan berikan kamu ketenangan untuk menghayati soalan ni. Okey, 9 hingga 7 minit. Cikgu bagi 7 minit. Kamu nampak ni markahnya berapa tu? 8. Maksudnya soalannya agak hard. Okey. Kamu boleh ingat lukis gambar ni. Lukis. Lukis sebiji macam ni. Okey, boleh mula sekarang? 9-7 minit cikgu akan explain. Cikgu pergi tanda dulu ya kelas. Kamu terus buat 7 minit.
Okey, cikgu tahu soalan ni agak mencabar sedikit. Mungkin kamu boleh dapat jawapan A1 lah at least ah. Dan mungkin perimeter bingkai itu lukis gambar besar-besar sikit. Okey, macam mana kelas? Berjaya atau kalau dapat separuh boleh tulis 2 lah kelas ya. Okey, Amalina dapat 7.5, 53.56. Aiman langsung dia dapat jawapan Aiman. Yang pertama pun dah dapat. At least yang pertama tu. Okey. Okey, yang penting mencuba. Jadi kalau kamu nampak soalan SPM nanti dah kamu terkejut kan? Susah ke soalan ni? Okey. Boleh tahan memang. Cikgu kalau skala 5, cikgu bagi skala 3 ni soalan ni. Okey. Boleh cikgu explain? Okey kelas. Jadi di sini kalau kamu perhatikan, Rajak 16 menunjukkan pandangan hadapan bingkai tingkap. Okey. Disokong oleh 7 batang rod besi. Inilah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jaraknya adalah sama dia kata. Diberi ketinggian paling maksimum rod besi ni 30. Maksudnya yang paling tinggi maksimum ini kan. OB ni 30. Itu adalah jejari, betul atau tidak? Kalau sini 30, ini pun 30. Ini pun 30. Betul atau tidak? Kan? Mungkin ada yang tidak nampak tadi. Maksimum dia kata. Yang paling maksimum 30. Kalau kita nampak daripada mata kasar, soalan ni tiada petunjuk. Tapi di sana petunjuknya satu-satunya hanyalah 30 itu sahaja. Okey, jarak mengufuk di antara setiap rod besi itu. Okey, maksudnya jarak. Jadi sini ada 1, 2, 3, ada 4 bahagian kan? Kan sama. Jadi macam mana kita mau tahu jarak di antara setiap rod itu? 30 dibahagi dengan 4. Betul atau tidak? Jadi 30 bahagi 4 kita akan dapat sama dengan 7.5. Betul. Siapa yang memberikan jawapan 7.5 tu betul? Dapatlah sini cikgu rasa 2 markah ni. 7.5. Okey. Kemudian perimeter bingkai tingkap itu. Jadi kita sudah tahu sini 30 tambah 30 60 kan?
Sekarang kita kena cari ini. Kalau berkaitan dengan perimeter, apa rumus yang kita gunakan? 2 pi J. Ingat, kalau berkaitan dengan perimeter 2 pi J darab SPP per 360. SPP itu apa? Sudut pada pusat. Kan di sini kita sudah ada nilai 30 tambah 30. Perimeter ni ukur keliling. Kita kena cari lengkok ini. Jadi guna rumus 2 pi J. Jadi 2 pi-nya ada kena bagi kah? Tiada. Jadi kita anggap 22/7. 22/7 jejarinya berapa? Jejari 30. Berapa sudut pada pusatnya? Separuh bulatan kan ni? 180. Walaupun dia tidak bagi tahu di sana, kamu faham. Separuh bulatan adalah 180 darjah. Jadi berapa tu dia punya lengkok? Jadi 2 darab 22/7 darab 30 darab 180 per 360. Jadi kita dapat di sana 94.29. 94.29. 94.29. Okey? Untuk di sini kan 94.29 tu. Tapi kita mau perimeter. Jadi tambah 30 tambah 30. Jadi 94.29 tambah dengan 60. Jadi 154.29. 154.29. Betul Ashraf. Tahniah. S1 pun betul Ashraf? Okay, very good. Tapi yang ketiga macam mana kelas? Panjang rod besi yang akan digunakan. Panjang rod besi. Kan kita ada berapa rod besi di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 rod besi. Jadi yang kita tahu ukuran hanya OB saja 30. Macam mana kita mau tahu ukuran ini? Okey, siapa ada idea? Ada idea? Untuk mendapatkan ukuran rod besi tu, ketinggian tu. Ada idea? Atau bingung? Okey, 30 tu untuk yang OB saja Amalina. Tapi yang ini 1, 2, 3 ni kan berlainan ni ketinggiannya. Macam mana kita mau dapat tu? Macam mana kita mau dapat dia punya ketinggian? Kelas, ada idea? Tiada? Semua terdiam sini terpaku? Boleh respon? Kalau langsung tiada idea, 3. Kebingungan. Okey, mari cikgu tunjukkan. Okey, cikgu besarkan gambar aja. Okey, kasih separuh. Mana boleh juga. Kalau separuh. Okey. Agak mencabar juga soalan ni ya kelas sebenarnya. Okey. Di sini 30 betul? Dan di sini tadi 7.5. Setiap bahagian yang kecil ni adalah 7.5, 7.5 dan 7.5. Ingat jejari semuanya adalah sama. Betul atau tidak? Okey. Kalau cikgu buat di sini garisan di sini. Garisan ni. Ni kan? Jadi ukuran garisan biru ni berapa kelas? Ukuran garisan biru tu berapa? 30 kan? 30 kan ni? Boleh kita guna teorem Pythagoras untuk dapatkan ini? Kan? Boleh kita guna teorem kan? Jadi, ini adalah short. Jadi, Asif, cikgu kalau teorem Pythagoras kita guna long short, okay? Hypotenuse ni long, yang ini short, yang 90 darjah ni. Jadi, kalau mau dapat yang pendek ni, kita kena tolak. 30 kuasa 2 tolak 7.5 kuasa 2. Okey, tolak sekarang kelas. Cuba kira. Kemudian punca kuasakan. Berapa kamu dapat?
29.05. Okey. So 29.05 setelah di punca kuasakan. Okey, ini untuk ini. Okey, sekarang kita mau dapatkan tiang ini lagi. Tiang yang seterusnya. Okey. Cikgu padam ni. Sekarang kita buat lagi begini. Nampak? Untuk dapatkan ini. Kan kalau teorem Pythagoras mesti tegak. Jadi kali ini kita kira lagi. 30 kuasa 2 tapi kali ini kita tolak dengan 7.5 tambah 7.5 ni berapa? 15 kan? 15 kuasa 2. Okey, kira kelas berapa? Cuba kira. 30 kuasa 2 tolak. Okey, 25.98. Okey. Sekarang ada satu lagi kita kena kira. Okey, cikgu padam ni ya. Okey, sekarang ini lagi. Ini lagi. Kan ini tetap tidak berubah kan 30 ni. Ini jadi berapa tu? 7.5 kali 3 berapa tu? 7.5 kali 3. 7.5 darab 3. 22.5. Sini kan 22.5 kan sini. Panjang ni sebab ada 1, 2, 3. Jadi sekali lagi 30 kuasa 2 tolak dengan 22.5 kuasa 2. Kira kelas berapa? 30 kuasa 2 tolak 22.5 kuasa 2. 19.84. Jadi kelas sebelah pun ada ukuran yang sama kan? Jadi dia suruh kita kira berapa semua ukuran panjang tu. Ini ada 2 batang, ada 2 batang, ada 2 batang dan 30 ada berapa batang? 1 batang kan? 30. Jadi kita kiralah 29.05 darab 2 tambah 25.98 darab 2 tambah 19.84 darab 2 tambah 30. Cuba kira kelas berapa totalnya? Coba kira berapa total? Okey. Total semua sudah tu kan? 179.74. Okey, Syafiqah boleh kira balik? Mungkin salah kira mungkin. Okey, jadi sekarang kelas clear? Okey, tahap kepahaman 1, 2, 3. Jadi kelas kalau kamu buntu kan macam soalan ni, kita boleh fikirkan macam tadi mula-mula cikgu guna trigonometri tapi tidak menyelesaikan masalah kan. Sebab cikgu tidak nampak dia punya segitiga tu. Rupanya kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Jadi maksudnya kita kena berfikir kelas. Ini yang dikatakan soalan apa ni kritis. Kamu kena menilai, kena melihat apa yang boleh kita gunakan untuk menyelesaikan soalan ni. Cikgu rasa 1 dan 2 ni senang. Soalan yang ketiga ni yang agak mencabar. Okey? Kita teruskan ya, boleh? Oh itu saja soalan kita malam ni kelas .
Okey, itu sahaja. Mungkin kamu, cikgu boleh bagi satu soalan lagi atau macam mana? Ke cukup untuk malam ni? On. On tak on, apa tu? Ya, dorang diam-diam saja semua. Satu lagi, okey. Satu lagi ya, sebentar. Okey. Kedah, Kedah. Okey, ada lagi yang kita belum settle ni. Ni sudah. Coba cikgu cari soalan yang pendek. Okey, mungkin kita boleh jawab soalan ini kelas. Cuba tengok. Okey. Okey, nampak sudah soalan? Ya, boleh cuba kelas ya? Lima minit ya kelas, 9:27. Soalan ni sambungan daripada soalan tadi. Okey, 2 minit lagi.
Okey, Tania Ashraf. Okey, yang lain. Okey, ada perbezaan jawapan nampaknya. Okey, Tania Asif. Okey, macam mana yang lain? Okey, boleh cikgu explain? Encik Jeffrey bercadang untuk membina bingkai tingkap bersama dengan kos yang minimum. Kos bahan untuk membina bingkai tingkap ada seperti berikut. Okey. Dia kata untuk besi melengkung RM1.70 seunit. Okey. Kemudian AOC, besi AOC RM1.50 seunit. Okey, kemudian untuk rod besi 80 sen. Jadi mari kita tengok kembali yang tadi ya. Gambar rajah tadi. Alah, cikgu padam sudah. Ayo. Berapa tadi melengkung ni kelas ah? Kamu masih simpan yang melengkung ni berapa? Cikgu terpadam sudah. Melengkung tu. Besi melengkung 94.29 kah? Ya, lengkungan. 94.29 kan? Okay. Alright. So, kita akan darab dengan 94.29. Kemudian besi AOC. AOC mana? AOC 60, betul? Kita akan darab 60. Dan besi, rod besi tadi kita dapat berapa? 179.8 kan? Okey, darab. Okey, kita kira. Okey, kira berapa tu? RM1.70. RM1.70 darab dengan RM94.29. 160.293. 160.29. 160.29. Okey. Kemudian RM1.50 darab dengan 60. Kita dapat 90. Okey, terus lagi 80 sen. Kita darab dengan 179.8. 143.84. 143.84. Okey, jadi kamu totalkan berapa tu? Okey, totalkan berapa yang kita dapat. So, kamu akan dapat di sana 394.1 kelas. Okey, jadi itu dapat markah sudah tu. Nampak ni markahnya 7 besar. Okey, dan peruntukan yang diberikan adalah RM2,930.50. Jadi kita bahagi kelas berapa bilangan maksimum bingkai tingkap yang dihasilkan.
Jadi kita bahagi dengan RM394 10%. Coba kamu kira berapa kamu dapat tu? 2930 bahagi dengan 7.44. Jadi kita ambil 7 saja kelas. Sebab kita mau bingkai tu cukup kan. Kalau 7.44 tu macam cacat lah bingkai tu kan. Kita ambil 7 saja. Maksudnya kita ambil yang bulat. Okey, jadi 7. Jadi sekarang ni berapakah bilangan maksimum bingkai tingkap yang dapat dihasilkan? Okey, ini bilangan bingkai yang dihasilkan. Jadi berapakah wang baki? Wang baki dikembalikan. Macam mana kita mendapatkan wang baki dikembalikan? Kan untuk 394 ni, 394.1 ni untuk satu bingkai. Bingkai paling maksimum yang kita boleh buat sebanyak berapa? 7, betul? Okey, kita darab balik dengan 7. Jadi 394.1 darab 7 sama dengan 2758.7. Jadi bolehlah kita kira berapakah dia punya baki. Jadi 2930 tolaklah dengan 27558. Jadi baki duitnya adalah sebanyak RM171.80. Okey, clear ke kelas? Kamu faham di mana kesilapan pengiraan kamu tadi? Okey, kenapa cikgu pilih negeri Kedah yang pertama kelas A? Sebab salah seorang penggubal soalan adalah ada cikgu kenal lah orang daripada, maksudnya cikgu dari negeri Kedah ni. Jadi mungkin cikgu tidaklah kita tidak spot soalan ya kelas, tapi kita menjangkakan. Jadi apa saja yang seperti yang cikgu cakap tadilah, apa saja yang kita bincangkan mulai daripada negeri Kedah ni sampailah negeri-negeri pilihan cikgu nanti, kamu simpan dalam satu buku yang sama. Okey, supaya senang kamu merujuk kembali. Faham tu? Dan jangan risau, semua video-video untuk pengajaran kita punya ulang kaji ni cikgu akan letak dalam Telegram supaya kamu boleh sambil-sambil tu boleh mengulang kaji. Okey kelas? Jadi tahniah untuk kehadiran malam ni. Besok cikgu akan bagi satu soalan lagi, okey, untuk kamu jawab. Okey kelas, kita jumpa lagi pada hari Ahad. Tapi besok malam cikgu ada kelas tingkatan 1. Cikgu akan bincangkan tajuk ketaksam linear inkulitis. Tajuk tu masuk di kertas 1. Jadi kalau kamu rasa mau join besok, cikgu akan buat malam. Okey kelas, nanti cikgu bagi tahu masanya lah. Okey, kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum dan selamat malam. Sama.